Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan Cikgu Lia dalam video yang ketiga berkenaan macam mana kita akan mengirakan dividen di dalam perniagaan iaitu syarikat. Okey. Untuk kali ini, awak perlu mengetahui tentang dividen tunai. Dividen ni sangat sinonim dengan syarikat, di mana apabila syarikat memperoleh modal daripada sumbangan modal oleh pemegang share, bermakna syarikat perlu memberi semula, memberi balik, maksudnya mengenang balik jasa pemegang-pemegang share tu dengan memberikan dividen. Okey, dividen ni apa? Dividen ni adalah sebahagian keuntungan yang dibayar oleh syarikat kepada para pemegang share. Maknanya bila syarikat tu dapat untung, maknanya syarikat tu akan bagilah, kongsilah sikit untung tu kepada pemegang share. Tapi kita akan panggil untung tu, agihan untung tu dengan nama dividen. Okey, dividen yang perlu awak tahu ada dalam dua bentuk. Maksudnya macam mana keuntungan tu diagihkan, kita akan tengok dari satu sudut, iaitu dividen akan diagihkan mengikut kadar atas nilai se-share. Kadar atas nilai satu share, maknanya syarikat akan menggunakan peratus dalam pembahagian dividen. Tapi ada juga cara untuk bayar dividen dengan menggunakan nilai RM satu share, nilai RM se-share. Okey, bila awak dah tahu macam mana syarikat tu agihkan keuntungan dengan bentuk dividen, maknanya awak kena tahu ada dua jenis dividen yang perlu awak belajar, iaitu dividen interim dan juga dividen akhir. Dua jenis ni awak perlu mahir, perlu sinonim sebab kebanyakan soalan akan disuruh kirakan interim dan juga akhir. So, apakah dividen interim? Dividen interim adalah dividen yang dibayar sebelum keuntungan sebenar diketahui ataupun pembayaran dibuat sebelum tempoh perakaunan berakhir. Okey, manakala dividen akhir adalah dividen yang dibayar apabila keuntungan telah diisytiharkan. Maknanya kat sini keuntungan telah diketahui secara rasmi. Maknanya dividen akhir akan dibayar dan pembayaran ini akan dibuat selepas tempoh perakaunan berakhir. Kalau awak tengok di slide ini ada satu garis masa telah saya lukiskan di mana saya menggunakan tempoh perakaunan untuk syarikat ini adalah daripada 1 Januari sehingga 31 Disember. Bermakna dividen interim boleh berlaku di dalam tempoh perakaunan. Bermakna sebelum keuntungan tu diperoleh, diketahui, diumumkan secara rasmi, dividen interim akan berlaku di dalam tempoh perakaunan. Manakala dividen akhir akan berlaku selepas tempoh perakaunan. Okey, untuk rumus pengiraan dividen, kita akan pergi kepada dua aspek lah. Satu pengiraan dividen untuk share keutamaan dan satu pengiraan untuk share biasa. Kita akan pergi dulu kepada pengiraan share keutamaan. Di mana share keutamaan, awak tengoklah telefon sebelah kiri tu. Dia ada rumus tentang macam mana nak kira dividen share keutamaan. Rumus dia adalah modal diterbitkan dan berbayar penuh kali dengan persen kadar dividen dan darab dengan tempoh. Manakala untuk share biasa, awak akan lihat dua telefon di sebelah kanan awak. Yang pertama adalah rumusnya modal diterbitkan dan berbayar penuh darab dengan persen kadar dividen yang diisytiharkan. Dan yang kedua, bilangan unit share yang telah diterbitkan dan berbayar penuh darab dengan nilai dividen se-share. Okey, sekarang kita akan cuba mengira tentang dividen interim berdasarkan contoh satu yang pernah kita kirakan pada video sebelum ini. Okey, di mana pada video sebelum ini kita telah kirakan tentang modal diterbitkan dan berbayar penuh
di dalam kotak color purple itulah. Okey, yang di kotak di sini. Okey, maknanya pada kotak purple ni kita semua telah mengetahui tentang modal untuk share keutamaan sebanyak 450,000, manakala untuk modal share biasa adalah sebanyak 2 juta ringgit. Jadi sekarang adalah masa kita untuk mengira tentang dividen interim. Okey, bila nak kira dividen interim, kita perlu merujuk kepada maklumat di dalam soalan, di mana pada contoh ini kita akan merujuk petikan ayat yang telah saya kurungkan. Okey, pada 31 Julai, syarikat memutuskan untuk membayar dividen interim untuk share keutamaan dan share biasa pada kadar 3%. Bermakna kat sini bila awak dah baca tentang petikan ayat dividen interim, awak perlu merujuk kepada garis masa. Sebab apa? Garis masa ni akan menentukan tempoh berapa bulan yang perlu kita bayar untuk dividen interim. Jadi berdasarkan contoh ini dia punya tempoh perakaunan adalah daripada 1 Januari sehingga 31 Disember. Okey, contoh satu ni dia memaparkan tentang proses terbitan share pada bulan Januari. Bermakna sepanjang bulan Januari ini tidak berlaku pembayaran dividen sebab masa ni adalah masa proses permohonan. Okey, bermakna dividen akan dibayar bermula 1 Februari. Disebabkan soalan ini, contoh ini, kita hendak bayar dividen interim. Dividen interimnya adalah pada 31 Julai. Okey, jadi kita akan lihat sehingga 31 Julai merupakan tempoh selama 6 bulan sahaja yang perlu dibayar dividen interim. Jadi kita akan letakkan tempoh 6/12 di dalam rumus pengiraan. So rumus pengiraan kita adalah modal diterbitkan dan berbayar penuh darab peratus kadar dividen darab dengan tempoh. Jadi modal sebanyak 450,000 darab dengan 6% darab dengan 6/12 dan akan dapat dividen sebanyak RM13,500 untuk diberikan kepada pemegang share keutamaan. Okey, seterusnya adalah pembayaran dividen interim untuk share biasa. Okey, modal untuk share biasa kita dah dapat 2 juta ringgit. Bermakna kita akan kirakan dividen interimnya. Jadi kita perlukan maklumat apa? Kita perlukan maklumat berapakah peratus ataupun nilai se-share yang akan dibayar untuk dividen interim. So kita akan dapat maklumat daripada penyataan ini yang saya kurungkan itu. Bermakna pada 31 Julai syarikat memutuskan untuk bayar share biasa pada kadar 3%. Jadi bila dia menggunakan kadar percentage, bermakna awak akan menggunakan rumus modal diterbitkan dan berbayar penuh darab dengan peratus kadar dividen yang diisytiharkan. Jadi kita ambillah nilai modal yang telah diterbitkan darab dengan 3% yang kita dapat daripada soalan. So bila kita darab semua, kita dapatlah 60,000 pembayaran dividen untuk share biasa. Okey. Okey, seterusnya adalah macam mana kita nak kira dividen akhir. Okey, kita akan kirakan dulu dividen share keutamaan, dividen akhir share keutamaan. Di mana dividen akhir untuk share keutamaan ni kita perlu merujuk kepada tempoh, kepada baki tempoh dividen yang masih belum dibayar lagi. Jadi kita masih perlu rujuk kepada garis masa. Disebabkan slide sebelum ini kita telah bayar dividen interim sehingga 31 Julai, bermakna untuk dividen akhir kita akan start kirakan bayaran dividen bermula 1 Ogos. Okey,
1 Ogos sehingga tempoh berakhir perakaunan adalah 31 Disember 2020. Jadi sepanjang tempoh ini bayaran dividen akan dibayar selama untuk 5 bulan. Jadi tempoh bayaran dividen akhir share keutamaan adalah 5/12. Jadi kita bolehlah masukkan ke dalam rumus pengiraan. Di mana share keutamaan modalnya adalah 450, 450,000 darab dengan 6% darab dengan bulan yang masih belum dibayar lagi dividen itu sebanyak 5/12 menjadikan dividen akhir share keutamaan sebanyak RM11,250. Okey. Manakala untuk share biasa, awak hanya lihat pada maklumat yang saya gariskan ni sahaja. Maknanya share biasa ni dia tak merujuk kepada tempoh. Dia merujuk kepada berapakah percentage atau nilai se-share yang telah diumumkan pada akhir tempoh. Jadi mengikut soalan ni, company syarikat telah memutuskan untuk membayar 5%. So awak hanya ambil 5% ni dan darabkan dengan modal diterbitkan dan berbayar penuh sebanyak RM2 juta. Jadi awak akan dapat RM100,000 untuk pembayaran dividen share biasa. Kalau awak lihat, pada pembayaran dividen interim, share biasa dapat 3% dan dividen akhir dapat 5%. Jadi awak jangan keliru. Masa pengiraan dividen interim, awak ambil 3% dan masa pengiraan dividen akhir, awak ambil 5%. Dia tidak tertakluk kepada tempoh. Yang hanya tertakluk kepada tempoh adalah share keutamaan sahaja. Sebab share keutamaan nilai bayaran dividen dia adalah tetap. Kalau awak dah bayar RM10,000 masa contoh dividen share keutamaan tu adalah RM20,000. Masa dividen interim awak dah bayar RM10,000. So masa dividen akhir tu awak perlu bayar RM10,000 sahaja lagi. Sebab dividen share keutamaan ni nilainya adalah tetap. Untuk contoh 2 ni pula, kita akan kirakan dividen interim. Cuma awak perlu lihat daripada tarikh terbitan share dan juga bilakah pembayaran dividen interim tu berlaku. Sebabnya pada contoh 2 ni adalah terbitan share untuk kali kedua di mana share ini diterbitkan pada 1 April. So awak kena take note lah 1 April ni untuk dimasukkan ke dalam garis masa sebab kita nak menentukan berapa tempoh bayaran dividen boleh dibuat. Jadi syarikat ni mengumumkan untuk membayar dividen interim pada 31 Julai. Jadi bila awak lihat terbitan share ni telah dilakukan pada 1 April 2020 dan berakhir pada 30 April 2020. Jadi bulan April ni adalah bulan proses terbitan share, bermakna tiada bayaran dividen pada bulan April. Jadi bayaran dividen akan start pada 1 hari bulan Mei. Jadi pembayaran dividen interim adalah pada 31 Julai. So Mei hingga Julai merupakan 3 bulan. Jadi masa kita nak bayar share keutamaan untuk dividen interim, awak hanya bayar 3 bulan sahaja. Jadi tempohnya adalah 3/12 dan perlu dimasukkan ke dalam rumus. Jadi untuk share keutamaan contoh 2 ni, modal diterbitkan adalah RM4 juta. Jadi awak akan bawa ke dalam rumus dan darabkan dengan 8%. 8% dapat dari mana? Dapat daripada ni. So, awak akan darab 8% darab 3/12 dan awak akan dapat RM8,000. Okey? Okey. Seterusnya adalah pengiraan dividen akhir untuk share keutamaan. Kalau tadi dividen interim bermula 1 April, bermula 1 Mei sehingga 31 Julai, dia ada pembayaran dividen untuk 3 bulan. Jadi untuk dividen akhir, awak akan bayar baki yang belum dibayar. Baki dividen yang belum dibayar bermula 1 hari bulan 8 sehingga
31 Disember. Bermakna daripada bulan Ogos sehingga Disember merupakan 5 bulan untuk pembayaran dividen akhir. Jadi 5 bulan tu akan dimasukkan ke dalam rumus pengiraan dividen 8% share keutamaan. Jadi 400,000 darab dengan 8% darab dengan 5/12 dapatlah 13,333. Okey. Okey, begitulah sedikit berkenaan perkongsian saya kepada awak semua tentang modul 5 perakaunan untuk syarikat berhad menurut share. Jadi bila awak dah lihat ketiga-tiga video ini, awak perlu tahu, apa yang perlu awak tahu adalah macam mana awak nak kira modal diterbitkan berbayar penuh share keutamaan dan juga share biasa. Yang kedua, awak perlu tahu bagaimana untuk mencatat terbitan share itu ke dalam jurnal am dan juga ledger. Yang ketiga, bila awak dah dapat modal daripada pemegang share, awak kena tahu macam mana nak kira dividen. Jadi saya harap apa yang telah saya kongsikan ni awak dapat manfaatnya dan awak boleh manfaatkan ke dalam cara awak menjawab soalan pula. Okey, semoga input-input ini boleh membantu awak terus mahir dari subjek perakaunan. Okey, jumpa lagi di video-video akan datang. Assalamualaikum.